Ya, baik Lauda, kita dalam segmen Raudah Hati, kita akan menyentuh mengenai dengan menjernih hati. Dan Alhamdulillah, hari ini kita telah bersama dengan tetamu kita, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Adi Zaki bin Haji Matasim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas masa yang diluangkan pagi ini untuk bersama dengan kami berdua, begitu juga penonton-penonton kita ni dalam segmen Raudah Hati membawakan tajuk menjernihkan hati. Jadi tanpa membawa masa ingin kita diketahui ni dan juga ingin kita ditanyakan kepada Ustaz ya, apa dia sebenarnya menjernihkan hati itu? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa idza maritu fa huwa yashfin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kalau kita lihat kepada Al-Quran sendiri ya. Al-Quran banyak menyebutkan tentang penjernihan, pensucian diri kita ni ya. Pertama sekali, salah satu contoh ayat yang disebutkan dalam Al-Quran yang Allah sebutkan ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa dan hatinya, dan berugilah bagi mereka-mereka yang mengotorinya. Dalam surah Asy-Syams ayat ke-9 dan ke-10. Jadi erti jernih itu sebenarnya tadi pada definisi ialah jernih ni adalah bening, hening, tidak keruh, tidak kotor, tidak kacau, tidak muram dan berseri-seri. Itu makna jernih. Kemudian hati adalah organ badan ataupun bahagian tengah pada sesuatu batin manusia yang berkait dengan niat, semangat, perasaan dan keyakinan. Jadi itu definisi tentang apa dia jernih. Jernih ialah suci, bersih, tidak keruh, tidak kacau. Dan batin adalah kita ni punya hati sendiri itu. Kalau dari segi dari segi umumnya apa yang ada di tengah-tengah tu dikatakan itu adalah hati. Nah, dalam hadis baginda Rasulullah SAW ada juga menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salat jasadu kulluh wa idza fasadat fasad jasadu kulluh ala wa al-qalb. Sesungguhnya dalam hati dalam kata dia punya badan ini ada satu segumpal daging. Bila mana segumpal daging itu bagus, baik, maka baiklah seluruh badan kita ni. Dan jika ianya rusak, buruk, maka buruklah juga. Maksudnya perangai kita itu jadi buruklah. Ia adalah hati kita sendiri ya. Jadi hati itu mencerminkan kepada luaran kita ni. Sebab tu bila kita ni hati baik, niat baik, ikhlas dan sebagainya, jernih, maka penampilan luaran kita akan jadi bersih, jernih dan baik. Sebab itulah baginda Rasulullah SAW selalu berdoa apabila ditanya kepada isteri baginda Rasulullah SAW, apakah doa yang selalu baginda ungkapkan? Baginda Rasulullah SAW selalu mendoakan dengan doa, ya muqallibal qulub, qallib sabbit qalbi ala dinik, ya. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia ni, kata dia hati ni mudah bolak-balik, mudah kacau, mudah tentram, mudah berubah. Hati manusia mudah berubah. Yang nak pepatah katanya, ibarat pantai pun berubah, andaikan hati manusia. Sekali air bah. Air bah semua berubah. Jadi hati mudah berubah. Sebab itulah baginda Rasulullah SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang boleh membolak mengubah hati manusia ni, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ni atas agamamu. Jadi kita ni memohon kepada Allah Taala, baginda Rasulullah SAW memohon kepada Allah Taala supaya hati baginda tu ditetapkan atas jalan yang lurus, atas agama Allah, atas taat perintah kepada Allah Taala. Jadi kita ni pun boleh ambil doa ni sebagai amalan kita ni ya. Baginda Rasulullah pun mengamalkannya, apalagi kita ni lah memang disampaikan untuk mengamalkannya. Jadi itulah sebagai sebagai mukadimahnya apa dia menjernihkan hati ini ialah tujuannya ialah kita ni supaya hati kita itu sentiasa bersih dan jernih. Dan bila bersih dan jernih itu, maka penampilan luaran pun akan insya-Allah menjadi elok, menjadi bersih, menjadi baiklah, terbaik insya-Allah. Alhamdulillah ya. Jadi Ustaz ya, hati mencerminkan diri kita ni. Jadi bagaimana pula untuk kita ni, bagaimana cara untuk kita mengikhlaskan hati? Ya. Jadi secara khususnya ada dua perkara yang yang kita ni boleh amalkan ataupun menterbiahkan diri sendiri untuk cara
menjernihkan hati dan mengikhlaskan hati ini. Ya, memang kita ni kena ikhlas. Bila kita mau menjernihkan hati kita ini, salah satu sifatnya adalah kena ikhlas. Sebab itulah bila kita ingin menjernihkan hati kita ini, pertama-tama ialah fokus kepada kerana Allah. Pertama sekali ialah apapun yang kita buat lillahi ta'ala, kerana Allah. Dan di sana kena menerbitkan sifat ikhlas. Jadi dari sana bila kita dapat membuat satu perkara itu kerana Allah Taala, maka di sana akan menjadikan kita jadi ikhlas. Jadi bila kita ada bersifat ikhlas satu, maka insya-Allah itulah antara nanti jalan ataupun cara terbaik sendiri untuk mengikhlaskan pada semua sekali perkara yang lain yang tadi buat. Contohnya dalam pekerjaan umpamanya tadi bekerja jadi ikhlas. Tadi contoh baru kemarin tentang menabung menabung untuk tujuan persediaan masa akan datang. Jadi itu orang kata ni, sebab itulah Islam pun disarankan perbelanjaan ini kepada tiga kategori, tiga bahagian. Pertama sekali yang berbentuk daruriyat, yang berbentuk yang asasi. Yang kedua yang berbentuk hajiat, keperluan semasa. Kemudian yang berbentuk tahsiniyat, yang orang memperlengkapkan lagi. Contohnya kalau tadi belanja dalam bentuk daruriyat itu, makan, minum, pakaian, rumah dan sebagainya itu daruriyat yang asasi. Kemudian yang hajiat ini ahli-ahwal semasa. Contohnya kalau sekiranya kita ni sakit, kadang-kadang perlukan duit untuk rawatan, maka kita ni perlukan belanja. Kemudian dalam bentuk takmiliyat, tahsiniyat pula ialah sekarang kita ni memperelokkan lagi. Contohnya kita ni mau pakaian baru, dan maka kita ni balilah pakaian yang baru, memperelokkan lagi. Itu tahsiniyat. Kalau kita ni menyimpan, maka kita ni akan dapat menilai kepada semua sekali kategori-kategori perbelanjaan yang kita ni ingin perlukan ini. Adakah dalam bentuk tahsiniyat, adakah bentuk dalam hajat, adakah dalam bentuk daruriyat. Jadi di sana kita ni akan dapat mengikhlaskan. Dari sana dapat mengikhlaskan diri kita ni. Jadi bila kita ni ikhlas, maka semua perbuatan-perbuatan yang kita buat selama hidup kita ni, sepanjang hidup kita ni dalam bentuk kerja, bergaul dan sebagainya itu, orang lillahi ta'ala, jadi ikhlas. Sebab itulah baginda Rasulullah pernah mengatakan satu hadis ketika hijrah, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma na'a. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa kanat hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratu lid dunya yusibuha aw limatin yankuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Baginda Rasulullah SAW pernah menegur ada setengah sahabat itu bila mereka berhijrah ke Rasulullah ni ke Madinah. Ada yang sahabat yang tadi berhijrah bukan kerana Rasul, bukan kerana Allah dan Rasulnya. Ia berhijrah kerana mengikuti perempuan. Ada satu kisah dalam kisah hijrah tadi itu, ada seorang lelaki ini, sahabat ini, ia mau kahwin sebenarnya. Tapi bini-bini itu suka kepada Rasulullah, maksudnya cinta dengan Rasulullah, dakwah Rasulullah tadi itu, maka ia berhijrah ke Madinah. Ikut baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah berhijrah. Jadi laki-laki ini mau kahwin. Ini dah ada kesampaian lah kan kahwin kan, pasal dia sudah berhijrah. Tapi bini itu bagi syarat, boleh kau kahwin sama dia, aku katanya. Dengan syarat kau ikut aku hijrah. Jadi mau nak mau, terpaksa aku berhijrah katanya. Terpaksa aku berhijrah, ikut perempuan ini ke Madinah. Jadi sampailah hajatnya kahwin, dia berhijrah sama kahwin. Jadi Rasulullah pun bila berkhutbah, Rasulullah pun menegurlah. Ya, ada saya dapati sahabat-sahabat ini orang berhijrah ada semata-mata lillahi ta'ala kerana Allah dan Rasulnya. Tapi ada juanya Rasulullah yang berhijrah tadi ini kerana kan kahwin. Kan ikut bini-bini tadi. Ya, Rasulullah dapat dia juanya. Tapi pahala hijrahnya itu tidak ada. Dan walhal kalau ditetapkannya niat untuk hijrah, pasti akan dapat hijrah dan juga akan dapat berkahwin. Jadi pahala yang besar kan, double orang. Sebab itulah ada juga orang berniat hijrah itu melihat kepada peluang perniagaan. Kalau di Madinah ada peluang perniagaan, bagus berhijrah. Maka pun berhijrah. Dapatlah ya peluang perniagaan dapat peluang perniagaan. Ya Rasulullah dapatlah ya juga. Tapi pahala tu tidak aja tu. Betullah ditagur oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi pertama sekali kita memfokuskan meniatkan lillahi ta'ala, dan di sana nanti akan melahirkan sikap ikhlas itu. Ya, insya-Allah. Betul. Baik, luar biasa sekali ya bercakap mengenai dengan ikhlas ini tadi. Jadi kalau menurut Ustaz sendiri, apakah ada tingkatan ikhlas atun tadi? Kalau boleh dikongsi sama. Ikhlas ini salah satu rahsia Allah. Sebab itulah baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat.
daripada Huzaifah Al-Yamani pernah mengatakan bahawa Rasulullah pernah ditanya, apa dia ikhlas? Maulah ikhlas. Maka Rasulullah dapat menjawab. Rasulullah menanya kepada Jibril, mahwa ikhlas? Wahai Jibril, apa dia ikhlas itu? Jibril pun dia terjawab. Jadi Jibril bertanya lagi kepada Allah Ta'ala, ya Allah, apakah ikhlas? Orang bertanya kepada Rasulullah tentang ikhlas, Rasulullah pun dia terjawab. Tanya pada aku pun dia terjawab. Dia bertanya kepada Allah. Kata Allah, al-ikhlas sirrun min sirri. Ikhlas itu kata Allah Ta'ala adalah rahsia daripada rahsia-rahsiaku. Auda'athu qalbu min man ahabbtu min ibadi. Aku akan letakkan pada hati-hati hamba-hambaku yang aku suka, yang aku cintai. Jadi ikhlas ini adalah satu rahsia daripada Allah Ta'ala. Yang Allah cuma letakkan kepada hamba-hambanya yang Allah suka, yang Allah cintai. Jadi satu orang basarlah, dan seorang apa ni dapat orang. Jadi Allah suka pada orang satu hamba tu, maka Allah bagikan ikhlas kepadanya. Sebetulnya bila kita ni lihat kepada pendapat Syekh Zunnun Al-Misri tadi, ada 3 tanda seorang tu ada ikhlas, keikhlas. Ada 3 tanda. Pertama sekali, apabila seorang itu menganggap pujian dan celaan sama saja. Kalau ia kena puji, baginya sama saja. Kalau ia kena hina pun, baginya sama saja. Dan ada nilai. Kena puji pun ada nilai baginya. Kena hina pun ada nilai baginya. Apa orang cakap, sama baginya. Mana ia ada sudah sifat ikhlas di sana. Yang kedua, apabila ia melupakan pekerjaan yang baik yang dibuat kepada orang lain. Kalau ia buat baik kepada orang lain, yang dia ingau, ia lupakan saja. Anda mengungkit-ungkit. Kadang-kadang kata ni suka mengungkit. Waktu kalau aku nak menolong, cerita tayarmu rusak, aku je menangani menolong. Jadi aku je mengatakan ada apa semua sekali, macam-macam lah. Jadi diungkit-ungkit. Berkata-kata. Jadi tadi bila seorang tu tidak mengungkit apa yang telah dibuat baik kepada orang lain, maka itu tandanya ikhlas. Kemudian apabila yang membuat pekerjaan amalan kepada Allah Ta'ala, apapun amalan yang dibuatnya, beramal ibadah, sedekah dan sebagainya itu, ia lupa yang sudah membuat amalan yang baik. Jadi itu tanda-tanda orang yang ikhlas dah. Sebetulnya orang ikhlas ni ada tandanya, ikhlasnya yang tinggi, yang sederhana, yang rendah. Yang rendah tu cuma mengharapkan pahala semata-mata. Yang pertengahan itu ia mencari fadilat lagi umpamanya. Dan yang tinggi itu yang mengharapkan semua Allah sajalah harapannya, cuma tu kerana Allah semata-mata. Alhamdulillah ya. Jadi rupanya ikhlas pun ada tingkatan tersendiri ya. Jadi Ustaz, kita ada berbaki dalam masa 2 minit saja lagi ni. Jadi mungkin boleh Ustaz simpulkan mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Sebetulnya Sebetulnya kalau kita ni dalam bekerja ni, kalau kita bekerja dengan ikhlas, dalam tiga kategori tadi tu, maksudnya tu tadi memandang pujian orang, memandang hinaan orang, apa yang tadi buat baik-baik itu semua tadi buat secara baik saja, tadi mengikut-ungkit lagi, maka itulah tahap ikhlas yang paling baik. Sebetulnya orang jangan menunjuk-nunjuk, yang pentingnya jangan menunjuk-nunjuk dah. Sebab tu kita ni pun digalakkan berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la alam. Kita ni mohon pada Allah Ta'ala dijauhkan daripada syirik-syirik, ini syirik khafi. Kerana Allah menganggap orang yang menunjuk-nunjuk, Rasulullah menganggap orang-orang yang menunjuk buat perkara baik ini di depan orang lain, dikatakan sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Sebab tu Rasulullah mengatakan, aku lebih takutnya berlaku pada umatku selain daripada Dajjal ialah syirik khafi, menunjuk-nunjuk. Itulah. Jadi kalau boleh, apa yang tadi buat, tadi ikhlaskan lillahi ta'ala. Bekerja dengan ikhlas, insya-Allah mudah-mudahan ada keberkatannya lah, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustaz Muhammad Adi Zaki bin Haji Matasim, seorang kaunselor bersama kita pada pagi ini dalam segmen Raudah Hati, membawakan tajuk menjernihkan hati. Mudah-mudahan bermanfaat ya kepada auda penonton semua. InsyaAllah Ustaz, jika ada kesempatan dan waktu lagi, kita ini akan bersama. Mungkin dengan perkongsian yang lain pula ya. Sehingga waktu itu tiba, Ustaz jaga diri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.